Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya belajar di Universiti Ustaz Azlan Shah. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan akhlak dan tasawuf, kod khusus ialah USN 6113 dengan tajuknya syukur dan tokoh tasawuf iaitu Bish Al-Hafi, dan nama diberi Muhammad Al-Fatah bin Abdul Ghaffar, nombor metrik I18303381. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan membentangkan tentang syukur. Syukur ini maksud dari segi bahasa ialah mengetahui akan nikmat, menzahirkan dan memujinya. Yang kedua adalah maksud syukur dari segi istilah terbahagi kepada dua, iaitu syukur lidah iaitu memuji Allah, dan syukur anggota badan iaitu melazimi membuat kebaikan untuk mendapat syafaat kepada Allah. Okey, di sini kita dapat tahu bahawa syukur dari segi istilah terbahagi kepada dua, iaitu syukur pada lidah iaitu memuji Allah, seperti kita berzikir, kita membaca Al-Quran yang berkenaan dengan memuji Allah. Yang kedua adalah syukur anggota badan. Yang ni contohnya kita membuat kebaikan seperti bersedekah, kita solat dan sebagainya. Okey, syukur adalah pengakuan hati terhadap sesuatu ganjaran, nikmat yang dianugerahkan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Syukur juga bukan hanya meliputi terhadap perkara-perkara nikmat, malah ia juga meliputi syukur kerana terlepas daripada bala, malapetaka dan bencana yang menimpa. Okey, kita lanjut ya. Bersyukur adalah diperintahkan oleh Tuhan iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam firman-Nya, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Dalam surah Al-Nahl ayat 114. Dalam dalil yang ramai tahu, contohnya macam dalil la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabu lasyadid. Maksudnya jika kamu bersyukur, nescaya Allah akan tambah nikmat kepada kamu. Jika kamu kufur, terimalah azab Allah maksudnya. Yang tu biasa kita dengar, dan kita akan mengambil iktibar dan rujukan kepada itu untuk kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kita masuk pada ciri-ciri orang bersyukur. Yang pertama, dia merasa malu. Ya, dalam bahasa Arab ya al-ahya. Yang kedua, semakin tinggi dan baik syukur seorang itu malu untuk menunjukkan sisi penderitaan dan kesusahan dalam kehidupannya. Maksudnya dia tak tunjukkan. Contohnya dalam masyarakat sekarang ni, kalau dia susah ke, dia tunjuk dekat media sosial. Dia tag kat FB, kat Facebook, dekat WhatsApp ke, status. Dia tengah susah sekarang ni. Sedangkan kalau ciri orang bersyukur ni, kalau datangnya musibah kepada dia, dia bersyukur. Dia ingat Allah bersama dia. Macam tu. Yang ketiga, perhalusi setiap nikmat yang Allah beri. Maksudnya, walaupun makanan tu hanya sedikit, walaupun dia dapat markah macam tu, dia bersyukur juga. Kerana apa? Kerana dia menikmati sifat syukur itu. Yang keempat, mempertingkatkan pengorbanannya untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan masuk pada peribadi ahli tasawuf. Saya akan menceritakan latar belakang ahli tasawuf ini adalah nama diberi Bashir bin Haris, dikenali sebagai Abu Nas Bashir bin Haris Al-Hafi. Okey, ceritanya bermula di mana dia dilahirkan di Kota Mary. Gelaran yang diberi oleh dia ialah si manusia berkaki telanjang, iaitu Al-Hafi, dan lahir tahun 190 Hijrah bersamaan 767 Masihi, dan wafat di kota Baghdad tahun 227 Hijrah
bersamaan 841 Masihi. Okey. Bashir Al-Hafi ni ialah seorang ahli tasawuf yang sangat hebat, di mana daripada permulaan ceritanya lah seorang manusia yang suci ni bermimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhnya menyampaikan kepada Bashir Al-Hafi ni, iaitu engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun mensucikan dirimu. Di mana Bashir Al-Hafi ni mengunjungi pesta anggur. Sini saya anggur arak mungkin. Dia meninggalkan tempat itu. Lalu dia mengatakan selepas meninggalkan tempat itu, dia tidak lagi memakai alas kaki. Alas kaki yang kita dapat tahu kat sini kasut lah. Yang itulah gelaran yang diberi olehnya. Itu si manusia pakai telanjang Al-Hafi. Okey, kita akan masuk pada pendidikan. Yang pertama, beliau mempelajari ilmu hadis di Kota Baghdad. Yang kedua, pernah belajar ilmu hadis dengan Imam Malik bin Anas. Yang ketiga, menuntut ilmu bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad, menuntut ilmu tentang cara mendekati diri dengan Allah Ta'ala. Okey, sumbangan dan karya-karya. Terdapat banyak pendapat yang mengatakan bahawa dia mempunyai banyak kitab hadis, sehingga ada setengah mengatakan dia mempunyai kitab hadis sebanyak 7 almari. Yang kedua, dia telah melenyapkan dengan cara menanamkan buku-buku hadis tersebut dalam tanah. Sebabnya adalah dia sedar bahawa dia seorang ahli yang jahil dahulu. Yang ketiga, dia menanam kitab beliau atas sebab sifat rendah dirinya dan merasa tidak cukup sempurna, sehingga dia pernah berkata jika dia mempunyai hasrat diam diri, maka dia akan ajarkan kitab hadis-hadis itu. Okey, kita masuk kepada kesimpulannya. Kesimpulannya ialah kita sebagai seorang hamba di muka bumi ini, kita hendaklah sentiasa bersyukur atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Seseorang yang tidak pernah bersyukur atas nikmat kurniaannya, sebenarnya hidupnya jauh dari rahmatnya. Kehidupan yang dipenuhi rahmat dan akan sentiasa berada di bawah payungannya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.